Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-mogalah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan-kebaikan, kerahmatan, keredaan dan juga keberkatan daripadanya kepada kita di dalam taman-taman syurga ini. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah memilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat, tandanya kata Nabi, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikannya kefahaman agama. Jadi salah satu cara Allah nak memberikan kita kefahaman agama ni tidak lain dan tidak bukan Allah akan memilih dan melorongkan kita ke majlis-majlis ilmu seperti mana yang kita lakukan pada pagi ini. Mudah-mudahanlah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. Selalu saya sebutkan, kebaikan dunia ni artinya Allah nak memberikan kelapangan jiwa, ketenangan fikiran, kelurusan dalam kehidupan kita dan diberikan limpahan dan keluasan dari sudut rezeki kita, diberikan pasangan dan anak-anak yang soleh dan solehah. Manakala kebaikan di hari akhirat, iaitu Allah nak membebaskan kita daripada azab kubur dan Allah nak menjauhkan kita daripada azab api neraka. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kegelapan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Yusuf alaihi salam. Okey, kita akan sambung pada surah Yusuf alaihi salam. Baik. InsyaAllah hari ini kita ulang sedikit sebab lagi dibaca, lagi kita akan dapat banyak faedah walaupun diulang beberapa ayat yang sama, tapi percayalah pengajaran-pengajaran itu tidak akan habis kerana Allah sendiri menjamin surah ini sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di dalam Al-Quran. Sebab itu, okey, sebelum kita sambung ayat ni, cuba tengok pada ayat yang pertama dan kedua dalam surah Yusuf. Kita tengok daripada awal balik. Ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permulaan surah Yusuf itu dengan kalimah Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Allah memulakan dengan kalimah Alif Lam Ra itu untuk membezakan Quran ini tidak sama dengan syair-syair yang dibacakan oleh orang-orang Arab. Dan ini adalah perbezaan di antara penceritaan orang Arab dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Budaya zaman dulu ada seorang pencerita daripada Quraisy namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Ini salah seorang yang diupah oleh Quraisy untuk pergi ke Parsi maupun pergi ke Rom, mana-mana kerajaan sekitar Mekah ni, belajar cerita-cerita daripada mana-mana bangsa ataupun mana-mana tamadun. An-Nadhr bin Al-Harith diupah. Dia pergi mana-mana negara ataupun kerajaan belajar. Bawa balik Mekah dan bertanding dengan Nabi. Ini dilakukan oleh Quraisy. Dan jahatnya lagi, An-Nadhr bin Al-Harith ni, dia ni adalah kerjanya supaya cari mana-mana orang Quraisy yang terpikat dengan dakwah Nabi, lalu diupah wanita dan dihantar ke rumah lelaki-lelaki tersebut. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Luqman. Cuba tengok surah Luqman. Saya cek surah Luqman ni Allah Taala sebut dalam Quran tentang An-Nadhr bin Al-Harith.
Surah Luqman, surah yang ke... Sekejap, saya cek. Tengok surah Luqman, surah 31 pada ayat yang ke-6. Okay, surah 31 ayat 6. Surah Luqman, surah 31 ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha khuzwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Maksudnya Allah Taala turunkan kisah dan turunkan cerita-cerita para anbiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai hiburan, bukan. Nanti ada di penghujung surah Yusuf tu Allah sebut, apa yang Allah sampaikan ini bukan olok-olok dan ini bukan hiburan semata-mata. Ada pengajaran dan adanya teladan. Dan kita sendiri pun melihat ayat-ayat dalam surah Yusuf dan mana-mana kisah para nabi pun ada pengajaran-pengajaran yang kita boleh belajar. Tapi kata Allah, ada manusia yang menjadikan ayat-ayat lain, menggunakan perkataan-perkataan mereka, cerita-cerita mereka untuk sesatkan orang lain. Seolah-olahnya ambil satu cerita dan jadikan itu sebagai pertandingan kepada ayat-ayat Al-Quran. Macam kita lah, kerana tak puas hati dengan ayat Quran, kita nak bersaing, kita pun bawa cerita rakyat kita. Apa dia? Bawa cerita Pak Pandir, bawa cerita Badang. Konon-kononnya cerita kita ni sama dengan cerita dalam Al-Quran. Memang ada faedah. Memang ada faedah. Tapi cerita tu bukan hak. Itu cerita batil. Cerita-cerita yang mungkin direka-reka. Itu yang Allah Ta'ala tegur. Dan ini yang dilakukan oleh orang Quraisy. An-Nadhr bin Al-Harith. Dilakukan macam ni. Dan Allah kata apa? Dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Okey, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan. Maka mereka itu akan memperolehi azab yang menghinakan. Sebab itu zaman awal dakwah Nabi ni, An-Nadhr bin Al-Harith ni dia upah wanita-wanita pergi masuk ke dalam rumah-rumah pemuda-pemuda yang terpikat dengan dakwah Nabi ni supaya melekakan mereka supaya tak mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunlah ayat-ayat awal surah Luqman ini sebagai teguran dan sebagai peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy. Okey, ini adalah satu cerita dia lah. Jadinya, perhatikan, Allah mulakan dengan perkataan alif lam ra untuk membezakan cerita dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tak sama dengan syair Arab dan tak sama dengan cerita-cerita orang Arab. Dan ayat pertama juga Allah mulakan dengan kalimah tilka. Tilka ni saya dah sebut dah pada minggu yang lalu. Tilka ini adalah isim isyarah, kata kerja penunjuk. Okey? Dan tilka ini merujuk kepada itu. Sepatutnya Allah menggunakan kalimah alif lam ra ayatul kitabil mubin tanpa memerlukan kalimah tilka. Sempurna dah, jumlah mufidah. Maksudnya kalau ikut sentence tu complete dah. Ayatul kitabil mubin complete. Tapi Allah letakkan adanya kalimah tilka. Tilka itu Allah kata itu, benda jauh tu. Itu adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Baik. Ayat satu bermaksud ayat lah, ayat Quran. Ayat yang kedua adalah merujuk kepada tanda. Ayat dekat situ merujuk kepada tanda-tanda. Ayat adalah plural daripada kalimah ayah. Okey, ayat adalah plural kepada kalimah ayah. Jadinya Allah nak sebut apa? Kisah daripada kisah Yusuf ini adalah tanda kebesaran Allah. Kita dah tengok dah Nabi Yusuf campak masuk perigi. Nabi Yusuf dijual di pasar sebagai hamba. Nabi Yusuf telah digoda. Nabi Yusuf masuk penjara. Kalau kita belajar situ, di situlah adanya kebesaran Allah. Maksudnya lagi kita belajar dan ulang kaji, lagi kita akan nampak kebesaran-kebesaran Allah. Perkara yang impossible lah. Benda yang sangat mustahil. Orang yang bukan orang Mesir diangkat jadi Perdana Menteri. Orang yang dulunya hamba, kemudian adalah seorang banduan, kemudian jadi Perdana Menteri. Ini benda yang tak masuk akal. Sangat tak logik. Apatah lagi dia ni adalah orang Palestin, bukan orang Mesir. Tapi dia angkat jadi pemerintah. Tapi di situ. Oh ya.
Asalnya pemberontak. Itu Allah Ta'ala kata apa? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghina siapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Kahfi. Ini kita cerita dalam surah-surah yang lain sikit-sikit. Dalam surah Al-Kahfi, Allah turunkan surah Al-Kahfi ni sekitar tahun ke-5 kenabian. Tuan-tuan pernah dengar kisah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Kan? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia ni adalah kelompok orang As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang-orang awal yang masuk Islam. Nabi SAW jadikan rumah dia ni sebagai markas. Pusat dakwah peringkat awal. Bila Nabi SAW setahun dakwah secara terbuka, tahun ketiga, Allah kata Nabi dakwah secara terbuka. Nabi pun dakwah setahun. Sekitar tahun yang keempat, menuju ke tahun yang kelima kenabian ni. Waktu ni kemuncak. Orang Quraisy mula menyakiti dan menzalimi sahabat-sahabat Nabi. Allah pun turun surah Al-Kahfi. Baik, Allah turun surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni Allah turun. Barulah Nabi SAW duduk dekat rumah Al-Arqam. Kenapa? Pertama, Allah cerita tentang Ashabul Kahfi. Kedua, Allah cerita tentang Nabi Musa. Ketiga, Allah cerita tentang pemilik kebun. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Kahfi. Keempat, Allah cerita tentang Zulkarnain. Ada 4 kisah. Allah turun pada waktu ni sebelum masuk ke rumah Al-Arqam. Masa tu penantangan dahsyatlah, dahsyat. Ditindas, diseksa, dizalimi, makin dahsyat. Maka Allah turun surah Al-Kahfi. Daripada surah Al-Kahfi ni Allah Ta'ala Nabi SAW dapat ilham, iaitu berlindung di rumah Al-Arqam seperti mana Ashabul Kahfi berlindung di gua. Ini namanya mentor, pengajaran daripada Allah. Tak ada orang bagi tahu Nabi, tapi Nabi dapat pendidikan langsung daripada Allah. Waktu itulah Nabi tengok macam mana Ashabul Kahfi duduk berlindung dalam gua. Macam itulah Nabi SAW dalam keadaan tertekan, Nabi berlindung di rumah Al-Arqam. Okey, di rumah Al-Arqam. Kedua, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa. Dalam kisah Nabi Musa ni dengan Khidir, banyak cerita kan. Khidir dia runtuhkan tembok, dia bocorkan sampan dan sebagainya. Macam-macam dia buat. Allah Ta'ala datangkan ilmu kepada Nabi SAW. Dan waktu itulah Nabi memilih rumah Al-Arqam. Banyak lagi rumah orang. Tapi Nabi memilih rumah Al-Arqam. Kenapa? Ada 3 sebab. Pada kisah Nabi Musa dan Khidir, Allah ajar Nabi melihat jangan pada yang zahir, tapi melihat apa yang tersirat. Nabi memilih rumah Al-Arqam kerana 3 perkara. Pertama, Al-Arqam ni dia datang daripada kabilah Bani Makhzum. Makhzum ni adalah kabilah keluarga Abu Jahal. Yang mana Bani Makhzum dan Bani Hashim, keluarga Nabi ni bergaduh. Dia ada 3 kabilah kayangan lah. Kita kata ni geng-geng elit-elit Quraisy. Dia namanya Asad, Hashim, Makhzum. Ni ada 3. 3-3 ni orang besar. 3-3 ni orang utama lah. Kabilah dia, keluarga ni kira kabilah yang utama di Mekah. Jadinya, Nabi memilih rumah Al-Arqam sebab dia datang daripada kalimah Makhzum. Dia adalah kabilah yang bergaduh dengan Bani Hashim. Orang tak boleh fikir Nabi SAW akan berlindung di rumah yang kabilah dia bergaduh dengan kabilah ni. Tapi Nabi nak tunjuk, di sinilah Islam tak membezakan kabilah. Okay? Dan yang kedua Nabi nak tunjuk, ini sebagai satu cara Nabi mengelirukan musuh. Orang tak boleh fikir kan? Kita minta perlindungan daripada orang yang kita bergaduh. Ini Nabi belajar daripada kisah Nabi Musa. Jangan melihat secara zahir, tapi melihat secara tersirat. Kedua, rumah Al-Arqam ni dia berhampiran dengan Kaabah. Antara yang hampir dengan Kaabah, dia di atas Bukit Safa. Di atas Bukit Safa. Kalau tuan-tuan pernah naik skuter dekat Masjidil Haram, kan naik skuter yang kita buat tawaf tu, kita ada naik satu eskalator tu sampai tingkat M. Ni contohlah, ni Bukit Safa, ni Bukit Marwah, ni Masjidil Haram kalau perasan. Kaabah dekat sini kan. Kita akan nampak ada 2 menara ni. Tepi ni dia ada tangga dia.
Tuan-tuan naik sini, pergi tingkat M. Pintu nak pergi ke skuter tu namanya pintu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tu tapak rumah dia. Kalau fikir, rumah dia dekat dengan Kaabah. Sangat dekat. Nabi memilih kerana apa? Benda tu tak logik. Bagi orang Quraisy, kalau kita bergaduh dengan orang Quraisy, Muhammad akan bina kekuatan sepatutnya luar daripada Mekah. Logiknya. Kan? Kita bergaduh dengan orang Subang Jaya, carilah kekuatan daripada orang Shah Alam, nanti serang balik orang Subang Jaya, macam itulah. Tapi Nabi, dia tak puas hati dengan orang Mekah, bukan orang Mekah tak puas hati dengan Nabi, Nabi tak membina kekuatan daripada luar kota, tapi membina kekuatan daripada dalam kota. Yang ini orang tak boleh expect. Apa yang Nabi buat? Ni yang cara Nabi SAW berfikirlah. Daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketiga, iaitu Al-Arqam ni, walaupun dia ni adalah keluarga bangsawan, tapi dia ni adalah rakyat marhain. Maknanya bukan orang yang ada jawatan lah dalam kota Mekah. Nak katanya, sepatutnya Nabi meminta pertolongan orang yang ada kuasa. So, orang kuasa ni akan beri perlindungan kan. Kita nak minta surat sokongan mesti dengan YB. Kan? Jadi macam tu. Tapi Nabi meminta pertolongan daripada orang yang tak memiliki apa-apa kuasa. Ini pengajaran yang Nabi dapat daripada kisah Nabi Musa. Baik. Ketiga, cerita tentang pemilik kebun ni. Pengajaran dia, ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Macam mana Quran ni mengajar Nabi. Pemilik kebun ni pula, iaitu kisah tentang orang kafir memiliki kebun yang sangat hebat. Orang mukmin memiliki kebun yang biasa-biasa kan. Allah nak bagi tahu kepada Nabi SAW, itulah situasi kamu di kota Mekah. Yang musyrik itu memegang satu kerajaan besar dan kerajaan itu di tanah haram. Manakala kamu yang berada di pihak kebenaran ni tak memiliki apa-apa. Bahkan kamu ni minoriti di bumi Mekah. Okay? Samalah pengajaran dia. Tapi last kali kalau tuan-tuan baca kisah ni, yang mana bila dia mati dia kata apa? Apa yang dimiliki ni tak ada apa faedah pun. Melainkan iman takwa aja. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ni, jangan membandingkan harta tu, itu tanda Allah sayang. Belum tentu lagi. Kamu ada harta, kamu ada kuasa, Allah sayang dia kot. Saya ni susah sangat hidup ni, solat tapi tak dapat rezeki, tak dapat jawatan, macam tak disayangi. Tak, bukan begitu. Bukan begitu caranya. Yang keempatnya Zulkarnain. Zulkarnain ni Allah Ta'ala nak bercerita tentang, iaitu Allah memberikan kuasa siapa yang Allah kehendaki. Zulkarnain ni, dia ni adalah seorang raja, seorang pemerintah yang berkuasa. Dalam masa yang sama, dia juga adalah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Allah boleh beri kepada siapa yang Allah nak. Dan Allah akan beri kepada orang yang bertakwa dan orang yang soleh. Dan kita menjadi saksi. Bayangkan kalau kita berada di situasi Nabi SAW waktu tu. Kita tak akan cakap, Nabi ni boleh menang. Mustahil. Betul? Tuan-tuan boleh bayangkan zaman Nabi minoriti. Boleh tak kita kata, Nabi ni menang di kota Mekah? Mustahil. Tapi Allah tunjuk, Mekah pun Nabi menang, Yathrib pun Nabi menang. Rom pun Nabi menang. Parsi pun Nabi menang. Yaman Nabi menang. Mesir Nabi menang. Kita tak boleh fikir. Kalau kita duduk di tahun ke-5 kenabian tu, kita takkan kata, jangan kata negeri lain. Kita kata Mekah Nabi takkan boleh beat lah. Tapi Allah datangkan tanda tu melalui kisah ini. Antaranya iaitu Zulkarnain. Okey. Baik, apa yang saya nak sebutkan? Allah menyebutkan ayat ini adalah dengan tilka. Itu, kisah ni jauh lagi. Sebab apa? Kisah Yusuf dengan kisah Nabi SAW ni jauh. Allah nak sahabat Nabi dan Nabi SAW belajar daripada kisah Yusuf yang jauh daripada Nabi ni. Zaman ni jauh. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya Nabi boleh belajar daripada kisah Yusuf. Sahabat Nabi boleh belajar kisah Yusuf. Dan kita pun boleh belajar daripada kisah Yusuf AS. Kisah yang terlalu banyak pengajaran. Dan kisah itu, kata Allah, adalah ayat. Adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita akan tengok apa yang berlaku pada Nabi Yusuf. Semuanya ada campur tangan daripada Allah. Semuanya ada campur tangan daripada Allah. Berlaku macam ni kerana Allah. Berlaku macam ni kerana Allah. Berlaku macam ni kerana Allah. Jadi, bila tengok kisah Yusuf ni, Allah kaitkan dengan ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah.
Satu lagi. Cuba tuan-tuan buka surah Rum. Surah Rum, surah 30. Surah Rum, surah 30. Sekejap. Surah Rum, surah 30, ayat yang ke... Ayat yang ke-21. 30, 21. Yang ini yang saya janji pada minggu lepas kan. Surah Yusuf ni dia ada prolog dan dia ada epilog. Dia ada prolog dan dia ada epilog dia. Okey, baik. Tengok pada ayat yang ke-21. Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Okey, baik. Kalimat tilka yang saya sebutkan tadi tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah untuk Allah tegaskan kisah ni, surah ini, cerita ini akan memberikan kamu banyak pengejaran. Dia lebih melekatlah di dalam hati-hati manusia. Itu tanda, itu antara skill lah, seni di dalam berbahasa. Allah Ta'ala tunjukkan. Okey, baik. Perhatikan ayat 21 surah Rum. Allah kata apa? Wa min ayatihi, dan di antara ataupun daripada sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Ayatih, betul? Diterjemahkan sebagai kekuasaan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami jadikan kepada manusia itu, di antara kamu itu, berpasang-pasangan. Pasangan daripada jenis kita. Litaskunu ilaiha, supaya kita cenderung dan tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan berpasangan itu antara kamu sebagai mawaddah wa rahmah. Baik. Allah mulakan dengan kalimah ayati. Bila Allah cerita tentang kekeluargaan, Allah mulakan dengan wa min ayati. Allah dahulukan. Sedangkan ayat tu tak perlu pun sebut sebagai tanda kebesaran, kekuasaan. Tapi Allah sebut di sini adalah untuk memberitahu kita isyarat perkahwinan ini, kekeluargaan ini adalah membawa satu mesej yang sama, iaitu membesarkan Allah. Kalau kita berpasangan, berkahwin tetapi tak menjadikan kita hampir dan membesarkan Allah, kemungkinan perbaikilah. Adalah mungkin kelemahan-kelemahan kita yang boleh kita perbaiki. Sebab motif perkahwinan ni adalah untuk membesarkan Allah. Bukan sekadar tengok daripada 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5, anak berpenak-penak tu sebagai satu kebesaran Allah. Tapi perkahwinan itu sendiri sifatnya adalah untuk membesarkan Allah. Sebab itu Allah dahulukan, utamakan kalimah wa min ayati. Mesejnya, sebab itu Allah mulakan surah Yusuf dengan tilka ayati. Allah mulakan awal tu dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Baca surah Yusuf, nampak kebesaran Allah. Berkahwin, nampak kebesaran Allah. Itu mesej dia. Okay? Allah mulakan dengan kalimah ayati. Okay? Baik. Dan Allah kata, kisah-kisah dalam surah ini adalah jelas. Tak ada satu pun yang Allah selindung, Allah sorokkan, Allah lakukan penyelewengan, tidak ada. Semuanya adalah perkara yang hak. Bahkan Allah tunjukkan kepada kita ada dialog-dialog pula. Dan tidak ada seorang pun Yahudi maupun Bani Israel yang menafikan apa yang Nabi sebut. Sampai hari ini pun. Ada tak orang berbeza dengan kisah Yusuf? Dalam kitab Yahudi apa? Joseph dia panggil. Yusuf kan? Tak ada orang yang menafikan. Ni cerita ni palsu. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Allah sebut ni adalah Al-Mubin. Cerita yang jelas. Okay, tidak ada apa-apa penipuan. Bahkan kebesaran-kebesaran Allah terbukti di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey. Baik, itu antaralah yang kita boleh tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan kisah ini. Dan Allah Taala jamin ini adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Cumanya tuan-tuan, dah berbulan kita mengaji surah Yusuf ni, kalau tuan-tuan tak menambah iman daripada apa yang saya sampaikan, mungkin salah saya lah. Okey, tapi mesej surah ni adalah untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita sambung. Saya nak tuan-tuan ulang kaji sedikit ayat yang kita dah sentuh sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-99. Okey, pada ayat 99 kita patah balik, nanti kita terus ayat 99.
Surah Yusuf, surah 12 ayat 99. Okey. Sebelum ni kita dah bincang dah kenapa ayah Nabi Yusuf iaitu Nabi Yaqub tangguhkan saufa astaghfiru lakum rabbi, kan. Terima kasihlah sahabat-sahabat saya menonton live ini. Dia bagi tahu juga, ya, antara kenapa beza dengan Nabi Yusuf. Kan saya kata minggu lepas, Nabi Yusuf ni dimaafkan abang dia. Tak apa, saya maafkan. Tapi Nabi Yaqub kata apa? Saufa astaghfiru lakum. Aku akan minta pengampunan kepada kamu. Ditangguhkan. Ada future tense kat situ. Pertama, kesakitan yang dideritai oleh Nabi Yaqub tak sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, dia dideritai dengan fizikal. Dicampak. Kesakitan pada tubuh ni senang. Kita hilang lukanya, hilanglah deritanya. Kan? Tuan-tuan jatuh basikal, kaki ni berparut ni. Tapi ingat sakit tak? Tak ingat dah. Kita makin tambah lasak lagi, kan. Orang main ular kena patuk, sakit. Tapi main ular lagi tak? Main. Saya ada tengok ada orang main ular tu. Dia dah kata, ni tengok, ni ada bekas parut ni. Ni kena ni. Elok je main ular lagi, tak serit. Sebab itu kesakitan fizikal. Tapi bezanya Nabi Yaqub, dia menderitai kesakitan emosi. Emosi, benda tu sangat membebankan. Apatah lagi, beza kesakitan dikhianati dengan adik-beradik dan dikhianati oleh anak-anak. Betul. Kita dengan adik-beradik kita tak berapa kisah sangat. Memang sakit hati. Tapi balik keluarga kita tenang lah. Ditaskunu ilaiha. Sebab duduk dalam keluarga ni tujuan dia untuk kita rasa tenteram. Kalau berkahwin tambah berkecamuk fikiran, masalah. Sebab sifat perkahwinan ni adalah mententeramkan. Allah sendiri sebut. Ditaskunu, ayat Ar-Rum tadi kan. Untuk kita jadi tenang. Adik-beradik, ya, kalau kita berkelahi, runsing. Tapi, tenang tak? Tenang. Tapi kalau anak buat kita, oh tak. Itu benda yang sangat berat. Sangat berat. Okay? Sangat berat lah. Sebab itu Allah gunakan kalimah saufa. Tapi, tak nafikan juga, Nabi Yaqub ni, dia sangat positif. Okay? Dia sangat positif. Dan dia walaupun sakit dan berat, tapi dia sendiri kata pada anak dia, saya akan minta pengampunan untuk kamu. Lakum kat situ. Astaghfiru lakum. Aku akan minta pengampunan kepada kamu, untuk kamu pada Tuhanku. Ditangguhkan itu adalah merujuk kepada dia nak minta pada solat tahajudnya nanti. Esok malamnya, waktu paling terbaik, dia minta kepada Allah. Sebab dia rasakan, kalau ayah rasa tak apa, ayah boleh maafkan. Tapi ayah nampak kesalahan kamu ni adalah lebih kepada Allah Ta'ala. Salah kamu pada Allah. Sebab apa? Derhaka kepada orang tua. Okay? Ini salah kamu dengan Allah, bukan salah kamu dengan ayah. Ya, ayah rasa. Ayah maafkan. Itu ayah. Sifat pemaaf. Seorang ibu, seorang ayah. Anak macam mana pun kita ada rasa marah. Tapi boleh maafkan tak? InsyaAllah kita boleh maafkan. Tapi yang Nabi Yaqub kata apa? Ayah akan minta pengampunan kepada Allah. Positifnya Nabi Yaqub. Bahkan dikata pada anak dia, pujuklah. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwal ghafurur rahim. Dia pengampun dan dia ni maha penyayang. Yang positifnya Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Walaupun ayat-ayat sebelum ni kita tengok macam mana anak dia herdik dia, kata dia, salahkan dia kan. Kata nyanyuk lah, dolalil kabir lah, kamu ni memang teruk lah ya, dah nak mati dah bla bla bla. Macam-macam perkataan biadab. Tapi Nabi Yaqub tetap positif kepada anak dia. Dan itu yang Allah kata mawaddah. Mawaddah yang kita bincang surah Rum tadi, mawaddah. Mawaddah ni adalah kasih yang ekstrim. Kasih sayang yang paling ekstrim. Ekstrim macam mana? Dia lebih kasih daripada kalimah mahabbah. Mahabbah ni kita kasih. Tapi kalau mawaddah, kasih kita, orang buat apa-apa pada kita, kita memaafkan. Cinta tu buta lah. Anak kita buat macam-macam pada kita, boleh maafkan tak? Kita tak rasa berdendam. Saya boleh maafkan. Ini kasih yang ekstrim. Okay, anak kita buat macam ni, anak kita tak ikut cakap kita ni, memang rasa hati, tapi boleh maaf tak? Boleh. Sebab apa? Kasih saya melepasi daripada rasa marah saya. Okay, sebab itu Allah sebut, dia tu adalah wahuwal ghafur al-wadud. Al-wadud tu datang daripada kalimah al-wud, berkongsi dengan kalimah mawaddah. Aku Tuhan pengampun dan aku Tuhan yang mawaddah. Tetap kasih kepada hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan. Itu antara kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Okey, baik. Kita dah bincanglah tuan-tuan. Sekadar saya nak ulang lagi.
Okey, ayat 99 kita dah tengok Nabi Yusuf ni jumpa dengan ayahnya. Ayahnya, ipar-iparnya, anak-anak buahnya, termasuklah ternakan-ternakan, semuanya sampai dan duduk di kota Mesir. Dan inilah cerita tentang macam mana Bani Israel masuk ke dalam bumi Mesir. Okay? Orang-orang Bani Israel ni masuk ke kota Mesir, tinggalkan Palestin. Inilah cerita dia. Sebab apa? Nabi Yusuf ditanyakan oleh Bani Israel, Nabi SAW ditanyakan oleh orang Yahudi, macam mana kami ni boleh duduk di Mesir? Ini salah satu ayat dia. Okay? Baik. Bila Nabi Yusuf bertemu dengan ayah dia, Allah kata apa? Awa ilaihi abuwaihi. Awa, dia merangkul, peluk ayahnya. Ini jejak kasih tuan-tuan. Daripada kecil tak berjumpa, ayahnya tu daripada buta sembuh balik tengok anak dia. Anak yang kehilangan kasih sayang seorang ayah, macam-macam derita. Dulu saya kena campak dalam perigi. Nak panggil siapa? Ayah lah. Ayah lah. Anak kecil ni tak pandai bercakap, abang buang pun tak ada rasa apa-apa pun. Kita boleh nampak itu waktu yang paling kecil. Kemudian dijual di pasar hamba pula. Jadi barang dagangan, komoditi pula. Kita rasa ni sangat susah untuk Nabi Yusuf. Kemudian digoda pula. Bila Nabi Yusuf digoda, itu adalah ujian yang maha dahsyat. Kerana apa? Dipijak-pijak maruah dia. Saya sebutkan sebelum ni kan, orang pukul kita, kita boleh sabar. Tapi jangan sampai orang jatuhkan maruah kita. Bila dia digoda dan diburukkan di Mesir, yang ini orang yang melakukan maksiat, goda tuan dia. Benda tu memalukan. Dan dia dipenjarakan dalam keadaan zalim. Bid'as sinin, kata Allah kan. Dia dipenjarakan dalam tempoh yang tak diketahui. Tak tahu berapa tahun, tak disebut. Kerana apa? Dia punya hukuman dia tak ada tempoh. Hukuman dia tak ada tempoh, sangat zalim. Dihukum penjara tu tanpa tempoh, tanpa dibicarakan masuk. Dijatuhkan maruah dia. Jadi bila dia jumpa dengan ayah dia, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana perasaan emosi dia. Dia nak lepaskan perasaan dia. Ya Allah, dulu saya nak cakap dengan ayah, nak mengadu masalah. Sekarang ni tengok ayah depan mata. Kerana apa? Di sini adanya Allah. Tuan-tuan tengok Bila dia awa ilaihi abwaih, dia rangkul ayah dia. Wa qala, dan Yusuf kata apa? Udkhulu Misr. Dia kata masuklah kepada Mesir. Ini adalah tunjuk pada keluarga Yusuf dan juga bangsa Bani Israel masuk kepada Mesir. Insya-Allahu aminin. Yusuf tak jamin negeri ini aman bawah perintah dia. Tapi Yusuf bagi tahu Allah lah yang memberikan keamanan dengan izinnya. Sebab apa? Saya sebutkan sebelum ni, lepas Nabi Yusuf ni tak disukai oleh rakyat Mesir kan. Dipanggil Yusuf ni sebagai halak. Halak ni maksudnya hancurlah Yusuf, musnahlah Yusuf. Orang Mesir tak suka dengan kedatangan Yusuf. Dan ini tradisi. Mana-mana Nabi pun tak disukai oleh masyarakat dia. Kerana dia akan lawan arus kepada kebiasaan. Kita dah biasa macam ni, tiba-tiba datang pula benda yang berlainan, tak disukai. Okay? Sebab tu Yusuf kata apa? Insya-Allah aminin. Keamanan di negeri ini adalah dengan izin Allah. Bahkan Bani Israel nampak benda ni benar. Kerana apa? Selepas kewafatan Nabi Yusuf AS, sampai satu zaman, Bani Israel ni ditindas di Mesir oleh bangsa Kibti. Sehinggalah Allah datangkan Nabi berikutnya, iaitu Nabi Musa AS. Kan dia dizalimi oleh Firaun. Firaun tindas mereka, zalimi mereka. Ini antaralah. Jadi Nabi Yusuf kata benda betul. Yang memberi jaminan di sini bukan aku. Walaupun aku pemerintah, tetapi adalah izin Allah. Insya Allah. Lalu Yusuf pada ayat 100 ditunjukkan satu adab seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Wa rafa'a. Dia mengangkat kedua-dua ibu bapanya alal arsh, di atas tahta. Kalau kita nak, mana ada tahta kan? Tuan-tuan beli kereta baru, bukalah pintu untuk ibu. Bu duduklah. Kadang kita kata ibu saya orang kampung tak tahu. Tak payah ajar pun tak apa. Jangan macam tu. Kan? Kita boleh belajar adab daripada Nabi Yusuf AS kepada ayahnya. Dia angkat ibu ayahnya, letak di atas tahta. Okay? Dia angkat letak tahta. Kita pun buka pintu ibu bapa kita, masuklah dalam kereta. Ayah kita, ibu kita orang kampung ke, orang yang tak tahu teknologi ke, tak kisahlah. Yang penting itu adab kita kepada mereka. Lalu, di sini Allah Ta'ala tunjukkan yang ibu bapanya, abang-abangnya semua sujud kepada Yusuf AS. Okey, cerita tu selesai. Tuan-tuan perhatikan ayat waqala.
Apa Yusuf kata? Kata Yusuf alaihissalam, ya abati, wahai ayahku. Kenapa Yusuf kata abati? Kenapa Yusuf tak kata ya abi? Okey, baik. Dalam bahasa Arab, ada 3 kalimah ayah. Pertama, iaitu ya abi, abi ayahku. Yang kedua, ya buya, kan? Buya. Kita dalam, ada yang orang Melayu pun panggil abuya, kan? Abuya ataupun buya. Bezanya, kalau abi ni penghormatan. Ni panggilan penghormatan. Kalau buya itu adalah panggilan kasih sayang. Macam mana ni bahasa Arab? Contoh, ya ibin, wahai anak lelakiku. Ya bunayya. Kan beza tu? Ya bunayya, Luqman panggil anak dia, ya bunayya, wahai anak intan payung belian emas, apalah, payung emas, bukan payung emas lah. Sensitif lah payung emas. Abang Syuaiz tadi je. Okey. Itu panggilan. Jadi kalau ya buya, wahai ayah yang kusayang. Macam tu. Tapi kalau ya abati, abati dekat sini merujuk kepada 2 panggilan tu digabungkan. Abi dan buya tu digabungkan, maka dia jadi abati. Maksudnya ada panggilan penghormatan dan ada panggilan kasih sayang tu. Merujuk kepada perasaan dia kepada ayah dia. Dan ini dialog yang Allah sebut, dulu Yusuf sebut pada ayah dia masa dia kecil. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat keempat tu. Tengok ayat keempat surah Yusuf. Allah sebut dulu. Yusuf pernah panggil ayah dia. Kan? Yusuf kata apa? Yusuf kata pada ayah dia, minta maaf. Betul. Ya abati inni, kan? Apabila Yusuf bercakap dengan ayahnya, ya abati inni. Ni cerita anak-anak. Anak-anak memanglah manja dengan ayah. Ni kecil lagi ni, kecil. Mengadu pada ayah, ya ayah yang saya sayang ni, ya ni saya ni. Anak yang tak tahu apa-apa, kosong. Kita boleh nampak anak kita, kan? Kalau ibu-ibu lebih lagi lah. Nak mandi tak boleh, nak masuk toilet tak boleh, ketuk pintu lah, mak tolong keluar, mak cepat. Yang budak-budak macam tu, kan? Sebab saya ingat satu benda, bila belajar ilmu parenting ni, dia kata apa? Sebab apa? Dunia bagi si anak adalah ibu. Jadi kalau ibu tu faham benda tu, dia tak rasa marah. Kamu ni tak boleh duduk diam ke? Mak dah buka TV, dah bagi handphone, diamlah. Dia duduk panggil mak pergi masak, mak pakai baju, mak pergi tandas, mak. Tapi kalau kita faham, sebab dunia si anak adalah mak dia. Jadi kita faham, anak ni kepada ibu ayah, kepada Nabi Yusuf, Yusuf kepada Nabi Yaakob ni, dia kata, ya abati ini. Di luar perasaan dia, wahai ayah, saya mimpi meni bla 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 bla. Nabi Yaakob pun pesan. Sekarang ni, dialog ayat 100 ni, Yusuf menggunakan perkataan yang sama masa dia dewasa. Bahkan dia ni pemerintah. Dia mengadu tu macam dia budak-budak. Nak kata ada bonding yang sangat kuat di antara Yaakob dan Yusuf alaihissalam. Dia boleh gunakan kalimah ya abi. Bahkan dia pemerintah, kan. Tapi dia gunakan kalimah ya abati. Wahai ayah yang aku sayang. Dan dia mengadu perasaan dia, habis cerita perasaan dia. Apa yang dia dah tempuh ni, ibu-ibu ayah yang boleh bayangkan, perasaan tu dicurahkan. Dah bertahun-tahun dia tanggung seorang. Hari ni waktu dia nak luahkan, Allah rakam ni. Allah kata apa? Dia kata, hadza ta'wilu ru'ya. Inilah mimpi yang saya mimpi dulu masa saya kecil. Min qabl. Ayah ingat tak saya pernah cerita kat ayah? Qad ja'ala rabbi haqqan. Dan Tuhan jadikan cerita ini sebagai benar. Saya sendiri melalui ayah. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijin. Dia kata Tuhan ini baik kepadaku. Tuan-tuan perhatikan kalimah ahsanabi. Ahsanabi. Yusuf sebut ni tuan-tuan sebab inilah perkataan yang ayah dia sebut masa dia kecil dulu. Bila dia mengadu pada ayah dia cakap, ni Tuhan kamu, ni Allah, ini Allah. Bila berlaku sikit je Allah, bila berlaku sikit je Allah. Bila Yusuf dewasa mengalami situasi-situasi tu, Yusuf cakap pada ayah dia, qad ahsanabi, Tuhan memang baik padaku. Tuhan memang sayang kepada aku. Sebab apa? Ini perkataan yang ayah dia dulu sebut. Ayah dia doktrin daripada kecil, Tuhan baik, Tuhan sayang. Tuhan baik, Tuhan sayang.
Bila dia besar, dia ulang balik. Ayah, memang Tuhan sayang saya. Akhrajani minas sijin. Tuhanlah yang keluarkan saya daripada penjara. Kenapa dia tak cerita dia masuk perigi? Kenapa dia cerita terus, Tuhan keluarkan saya daripada penjara? Sebab Yusuf tak ada hasad pada abang dia. Ni dia cakap dengan ayah dia. Abang dia ada tak? Ada. Boleh je, ya, dulu saya masuk pergi, Tuhan sayang saya. Dia tak cerita pun sebab tak nak salahkan abang dia. Dia tetap kata, ya Allah, ya, ini Tuhan keluarkan saya daripada penjara. Dia tak cerita dia digoda. Dia tak cerita dia dijual di pasar. Dia tak cerita yang dia ni pernah dibuang dalam perigi. Tak. Bila dia cerita, takut nanti ayah tanya, kenapa jadi macam tu? Abang lah. Jadi punca pula. Yusuf maafkan. Dia terus cerita, saya ni pernah keluar penjara, ya. Tuhan keluarkan saya daripada penjara. Waja'a bikum minal badwi. Tuhan datangkan saya ni daripada satu tempat yang kekampungan lah, badwi, desa, iaitu keluar daripada Palestin menuju ke Mesir, satu kota yang besar. Okey. Kemudian annan nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang ini lagi besar. Dia kata apa? Dan Tuhanlah yang maha sayang saya sebab dia nazar. Nazar dekat situ dia terjemahkan sebagai apa? Iaitu syaitanlah yang merosakkan baini wa baina ikhwati, antara aku dan antara saudaraku. Dia tak kata Tuhan rosakkan abang saya. Tuan-tuan perhatikan, dia kata Tuhan rosakkan baini, hubungan antara aku dengan abangku. Dia sebut dia. Dia tak pernah salahkan orang lain. Dia kata syaitan yang rosakkan hubungan aku dengan abang aku. Betul tak? Kalau kita lah duduk di tempat Yusuf ni, Tuhan ni buat abang saya jadi gila tau. Kita akan salahkan abang tu. Tapi Yusuf gunakan perkataan, Tuhan rosakkan hubungan aku dengan abang aku. Ini 3 perkataan yang kita boleh nampak. Yusuf dia luah perasaan dia. Dalam masa yang sama, dia tak pernah cerita salah siapa. Abangnya tak salah dan sesiapa pun tak salah. Al-Aziz Mesir, Zulaikha pun tak salah. Dia tak kata pun. Tapi dia hanya sebut Tuhan tu baik, takdirkan dia macam ni, macam ni, macam ni. Lalu Yusuf kata apa? Inna Rabbi latiful liman yasha. Tuhan itu Tuhanku yang latif, yang maha halus. Al-Latif kat itu halus. Tuhan yang ada campur tangan kepada apa yang dia kehendaki. Kita yang tak nampak. Latif. Sangat halus Allah tu sampai kita tak nampak. Setiap benda yang berlaku tu adanya campur tangan Allah. Jadi ini benda yang kita kena doktrin kepada anak-anak kita. Daripada dia kecil, Nabi Yaqub ajar pada anak dia. Sampai bila anak dia besar, apa-apa berlaku, Allah. 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 Semua benda adalah Allah. Ingat, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa-apa yang berlaku, Allah. Okay? Semuanya ada campur tangan daripada Allah. Ini yang membuatkan Yusuf ni berfikir. Okay? Semuanya campur tangan Allah. Kemudian dia kata kepada ayah dia, innahu, sesungguhnya Allah itu huwal alimul hakim. Dia Tuhan yang maha mengetahui dan Tuhan yang maha bijaksana. Kalau tuan-tuan perhatikan, ayat 100 ini adalah pengulangan pada ayat yang ke-6. Cuba tuan-tuan tengok. Pengulangan pada ayat yang ke-6. Ayat 100 ni adalah pengulangan pada ayat yang ke-6. Ayat 6, Nabi Yaqub cakap pada Yusuf. Ayat 100, Nabi Yusuf cakap pada Nabi Yaqub. Anak ni diingat cakap mak bapak dia. Betul. Kita ni akan ingat pesan orang tua kita. Dan tuan-tuan tengok apa yang Nabi Yaqub kata. Yajtabika rabbuka wa yu'allimuka. Dialah Tuhan yang akan mengajarkan engkau min ta'wilil ahadis, iaitu ilmu ta'wil. Kalau ta'wil mimpi, dia akan sebut ta'wilul ru'ya. Tuan-tuan tengok ayat 100 tu, Allah guna ta'wilul ru'ya. Betul? Tapi kalau ta'wilul ahadith, iaitu merujuk kepada Yusuf ni, dia ada kemampuan tajam fikiran dia. Dia bukan sekadar boleh takwil mimpi, tetapi dia juga boleh takwil peristiwa, menakul peristiwa. Dia boleh takwil ekonomi, dia boleh takwil macam-macam keadaan. Benda yang kita kata fikirannya tajam lah, firasatnya tajam, cara berfikirnya tajam. Itu ilmu yang Allah beri.
Kemudian Allah kata apa? Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah akan sempurnakan nikmat kepada kamu ni seperti mana keluarga Yaqub, seperti mana Allah lakukan kepada nenek moyang kamu dulu, Ibrahim dan Ishak. Benda tu cerita tentang ujian dia. Kamu akan dapat benda ni setelah kamu tempuh ujian, macam mana Ishak dapat, macam mana Ibrahim dapat, macam mana Nabi Yaqub dapat. Macam mana nak tahu cerita ni? Kena tahulah kisah 3 Nabi ni. Ishak apa ujiannya, Ibrahim apa ujiannya, Yaqub apa ujiannya. Kita tahu kat sini Yaqub lah, ujian keluarga dia berat. Okay? Benda tu adalah ujian. Sebab tu dia kata, nikmat yang kamu dapat ni adalah seperti mana berlaku pada 3 bapa-bapa kamu dulu. Kemudian bapa dia kata apa? Inna rabbaka, Tuhan kau itu alimun hakim. Allah tak sebut ada huruf alif lam. Tak ada alif lam makrifah kat situ. Alimun hakim. Disebut dalam bentuk nakirah, kata nama am, betul? Sebab yang Nabi Yaqub kata ni benda yang belum jadi. Dia hanya cakap, Tuhan kau tu dia tahu dan dia bijaksana. Benda tu umum. Yusuf tak faham. Kita cakap dengan anak kita, Allah tu maha bijak. Allah tu Tuhan maha mengetahui. Umumnya, sebab tak dilalui. Tapi ayat 100, Yusuf kata apa? Innahu huwa al-alim al-hakim. Dia ulang dialog ayah dia. Tapi dia sebut kalimah al. Sebab dia nak kata, apa yang saya dah lalui ni ayah, benar. Tuhan tu al-alim, betul-betul tahu. Al-hakim, dan Tuhan tu betul-betul bijaksana. Okay? Dia ulang. Maksudnya dia betul-betul ingat apa yang ayah dia cakap. Apabila dia dah merasai, dia sendiri yang dah melalui, menempuh ujian-ujian kehidupan tu, dia kata memang tak nafil ayah. Betul lah apa ayah kata dulu, memang Tuhan tu Al-Alim, Al-Hakim. Dulu ayah dia sebut umum, sekarang dia sebut secara pasti. Memanglah Tuhan itu mengetahui dan bijaksana. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ayat yang ke-101, kita pun dah bincang ayat ni, iaitu Allah menyebutkan Yusuf berdoa kepada Allah. Satu benda yang khusus Yusuf berdoa, iaitu dia menyebutkan Allah telah memberikan kepadanya al-mulk, sebahagian daripada kerajaan dan kekuasaan. Wa 'allamtani, dan engkaulah Allah yang telah memberikan aku ilmu ta'wilil ahadith. Lagi sekali Nabi Yusuf kata, dia ada kemampuan takwil peristiwa. Mimpi ke tak mimpi ke, dia boleh takwil. Tajam firasat dia. Ilmunya hebat. Okay? Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Dan dia akui, ini adalah kurniaan daripada Allah. Tapi dia kata apa? Anta waliyi. Tapi semua itu tak ada faedah. Melainkan engkaulah Allah waliyi, pelindungku. Harta tak lindungi aku, ilmu tak lindungi aku. Yang melindungi aku adalah engkau, wahai Allah. Sama ada dekat dunia, sama ada dekat hari akhirat. Kita bila dengar ayat ni tuan-tuan, kita sendiri kena faham. Nabi SAW duduk dalam keadaan kesusahan. Allah pujuk Nabi ni. Tengok doa Nabi Yusuf. Dia ada kerajaan dan dia ada ilmu. Tapi siapa yang melindungi dia? Siapa yang memberi perlindungan? Allah. Bukan kuasanya, bukan ilmunya, tapi Allah. Jadi Nabi cerita surah ni masa dia belum ada kuasa, belum jadi pemerintah di Madinah lagi. Jadi Allah jamin pada Nabi, yang akan melindungi kamu adalah Allah. Bukan kuasamu, bukan ilmu kamu. Allah yang melindungi kamu. Dan kita jadi saksi. Kita sendiri jadi saksi tuan-tuan. Kita boleh lihat apa yang berlaku kepada Nabi SAW pada hari ini sampailah akan datang nanti. Kita tak boleh bayang Nabi duduk di satu tempat yang tak ada apa-apa. Tak ada kuasa, ditindas, dizalimi. Tengok apa yang Nabi dapat sebelum hari kewafatan Nabi. Banyak tempat yang Nabi SAW tawan. Okay? Banyak tempat yang Nabi kuasai. Dan hari ini kita sendiri nampak Islam berkembang dengan sangat pesat. Kalau diceritakan kepada orang, logik ke seorang individu yang mengembangkan agama dalam keadaan sekian ni? Mustahil tuan-tuan. Mustahil. Kalau kita lah berfikir, kalau kita bukan orang mukmin, fikir betul-betul Islam ni datang daripada siapa? Si fulan yang macam ni. Dia berdakwah macam ni. Macam mana dia boleh berkembang pegang dunia? Yang itu Allah kata, wahai Muhammad, memang kamu tak berlaku lagi benda ni, tapi percayalah, aku ni adalah pelindung kamu. Ini adalah ditunjukkan melalui doa Nabi Yusuf AS. Dan yang berikutnya, tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Yang ini pun saya dah bagi tahu dah. Iaitu Yusuf menyebutkan objektif hidupnya adalah wafatkan aku
menjadi orang Muslim. Wa alhikni, dan gabungkan aku dengan orang soleh. Itu matlamat hidup dia. Saya nak kata apa? Bila Yusuf merancang cara matinya, bererti dia merancang cara kehidupannya. Kita hidup ni merancang hidup je. Kita tak pernah rancang cara mati kita. Jadi kita punya kehidupan tu gelong. Kan? Kita tak tahu endingnya apa. Saya dah sebut dah. Stephen Covey begin with end in mind, dia kata. Kita dah tahu apa penghujungnya. So, bila kita rancang cara mati kita, automatik kita rancang kehidupan kita. Saya nak meninggal secara mukmin, automatik kita faham, hidup mesti cara mukmin. Kan? Saya nak meninggal dalam keadaan orang doakan saya, orang sayang saya. Hidup kita di atas muka bumi ni berbuat baik dengan orang, banyak bantu orang, banyak doakan orang. Itulah cara menentukan cara mati ni, secara automatik menentukan cara kehidupan kita. Okay? Dan inilah yang menjadi jawapan macam mana Yusuf boleh sabar, boleh tabah, boleh tak ada hasad, tak marah kepada adik-beradiknya. Sebab apa? Fikirannya itu objektifnya jelas. Dia nak diwafatkan oleh Allah sebagai Muslim dan ditempatkan sebagai orang soleh. Okay? Benda ni mesti ada di dalam fikiran kita. Bukan tuan-tuan sajalah. Ni untuk saya sendiri. Supaya benda ni sentiasa kita ingat selalu di dalam kehidupan kita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok ayat 102. Allah kata apa? Zalika min amba'il ghaib nuhi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini zalika. Okey. Semua cerita yang ini, Yusuf ini adalah cerita daripada berita-berita ghaib. Berita-berita ghaib. Maksudnya kisah Yusuf ni tak ada orang tahu pun. Okey. Tapi Allah boleh cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan detail, termasuk dialog. Yang ini cakap apa, yang ini cakap apa. Kemudian Allah kata apa? Wa ma kunta ladaihim. Sedangkan engkau tak ada di sisi mereka. Masa abang dia rancang nak bunuh Yusuf, siap ada komplot, ada perbincangan, nak bunuh ke, nak campak dan perigi, Allah rekodkan. Nabi ada tak? Nabi tak ada. Tapi macam mana Nabi tahu? Inilah nuhi ilaik. Ini wahyu. Ini jaminan Sebab apa? Orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi tuduh, ini cerita ni Muhammad reka-reka. Allah lawan. Allah kata bukan, ini bukan. Ini adalah satu berita ghaib, wahyu daripada Allah kepada Nabi. Logiknya, engkau tidak ada ladaihim, di sisi abang-abang Yusuf, id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ketika mana mereka merencana untuk mengatur tipu daya, nak campak Yusuf dalam pergi. Ada tak? Tak ada. Tapi macam mana Nabi tahu? Macam mana Nabi tahu tak dialog-dialog itu? Itu semuanya adalah berita ghaib. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi sebahagian besar, aktsarun nas, majoritinya tak beriman. Walau harasta bimu'minin, walaupun kamu sangat menginginkan mereka ni beriman. Nabi nak mereka beriman, tapi Allah kata majoriti takkan beriman. Takkan beriman. Okey? Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali kamu tidak meminta upah kepada mereka. Saya dah ulanglah, ini cerita ghaib. Zaman Nabi, berita-berita ghaib ni perlu dibayar pengeras. Orang Quraisy memang hidupnya dalam keadaan mengharapkan dia akan percaya pada bomoh-bomoh ni. Ni kepercayaan dia. Tangkal, sial. Sebab itu Nabi sebut antaranya tatayyar, percaya perkara-perkara sial dan sebagainya. Itu budaya dia. Tapi setiap kali mereka nak tahu berita ni, upah. Bayar dulu. Baru diupah. Tapi Nabi Allah kata apa? Muhammad tak pernah minta upah pun bila dia cerita benda-benda ghaib ni. Nabi tak pernah minta upah pun. Dan Nabi tak minta pun. Sebab apa? Kalau kita buat baik, mengharapkan balasan daripada manusia, manusia lupa. Tapi Allah tak lupa. Itu yang kita kena ingat sampai bila-bila. Saya buat baik, ya, manusia lupa. Jangan mengharap. Mengharap buatkan kita kecewa, putus asa. Tapi mengharap kepada Allah, Allah tak pernah lupa. In huwa illa, dan tidak lainlah cerita-cerita ini sebagai zikr, iaitu sebagai pengajaran, peringatan lil alamin, bagi semesta alam. Okey, bagi semesta alam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita tengok
Ayat yang ke-105. Okey, daripada ayat yang ke-102 tadi itu Allah memujuk Nabi. Peristiwa ni berlaku setelah Nabi ni mengalami musibah tahun ke-10, dikenali sebagai Amul Huzun, iaitu tahun kesedihan. Nabi baru kewafatan pakciknya, Nabi baru kewafatan Khadijah. Kemudian Nabi SAW 10 tahun dakwah ditolak. Bahkan ditarik tauliah tu. Nabi tak boleh dakwah dekat kota Mekah. Kalau nak dakwah selain daripada orang Mekah, sebab itu Nabi pergi Mina, dakwah kepada jemaah haji. Itu bukan orang Mekah, itu orang luar. Kemudian Nabi baru dihalau oleh siapa? Oleh orang-orang Bani Thaqif, iaitu daripada penduduk-penduduk Taif. Halau Nabi. Maksudnya musibah yang ditimpa Nabi ni berganda-ganda. Okey, daripada satu musibah ke satu musibah, satu musibah ke satu musibah, bertimpa-timpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, banyak benda yang Nabi tanggung. Jadi Allah pujuk Nabi daripada ayat 102 tu sampai penghujung Allah pujuk. Dan ini namanya adalah epilog. Yang awal tadi prolog kan. Allah mulakan dengan satu tema, cerita mimpi. Mimpi pada Nabi Yusuf adalah nubuah kepada Nabi Yusuf dan nubuah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita sama. Sekarang ni dia punya epilog dia, penutup dia. Allah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah sebutlah tadi tu benda-benda yang kamu jangan ambil hatilah dengan orang-orang ni. Memang mereka tak akan beriman. Sedangkan walaupun engkau ingin beriman ni, mereka tak akan beriman. Okey, kita tengok ayat yang ke-105. Allah kata apa? Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. Dan banyak sekali ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha. Okay. Tanda kebesaran Allah ni ada di langit melalui apa? Bintang, matahari, bulan, siang, malam. Manakala di bumi ni tanda Allah dekat mana? Sama ada tumbuh-tumbuhan, haiwan, termasuklah manusia. Kerenah-kerenah dia, perangai-perangai dia, sikap-sikap dia, semuanya adalah ayah, tanda-tanda kebesaran Allah. Okay, sifat manusia, perangai manusia, semuanya adalah kebesaran Allah. Lalu Allah kata apa? Yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka ni melalui, dia lalu dekat atas bumi ni, dia nampak langit dan dia nampak bumi. Tapi kata Allah, wa hum anha mu'ridun, tetapi mereka ni tetap berpaling, tetap berpaling, tak akan beriman kepada Allah. Okey. Kita sendiri pun tuan-tuan yang kata beriman pada Allah ni, memang nampak pergerakan siang malam, nampak bintang, bulan dan sebagainya. Kita nampak perangai manusia, macam mana Allah sebut macam itulah sifat manusia. Tapi beriman tak? Tapi percaya tak? Ada kalanya kita lalai. Ada kalanya kita tak beramal juga. Sebab apa? Ini adalah fitrah. Okay, jadi kita kena ingat bersama. Dan itu yang Allah pujuk Nabi SAW. Tanda tu memang ada. Tapi manusia ni tetap akan berpaling. Kemudian Allah kata apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Sebahagian besar daripada mereka tidak akan beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun. Melainkan mereka tetap akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut macam mana pun dia akan tetap menyekutukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, konteks ayat ini turun pada zaman Mekah. Zaman yang Nabi dah buat macam-macam kerja dakwah, orang musyrik tak beriman. Orang Taif tak beriman. Jadi Allah pujuk Nabi, tak kisah, tak apa, teruskan. Anak kita melalui fasa kejatuhan dalam kehidupan dia. Kita kata apa? Tak apalah, kan? Yang ini ditimpa musibah, yang ini kamu gagal, yang ini kita sebut. Tapi teruskan perjalanan. Insya-Allah akan adanya pertolongan. Macam itulah Allah memujuk Nabi SAW. Ramai manusia ni dia tak akan beriman. Dan mereka ni adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Okay. Lalu ayat yang ke-107 Allah kata, afa aminu an ta'tiyahum ghashiyah min azabillah aw ta'tiyahumus sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Kata Allah, apakah mereka ni akan rasa aman dengan datangnya azab Allah
ghasyiyah yang akan meliputi mereka. Ataupun akan datangnya as-sa'ah, hari kiamat nanti, baghtah, secara mendadak. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebut syirik kepada Allah ni ada dua. Satu, tak percaya kepada Allah, tak beriman kepada Allah. Satu lagi adalah syirik tak percaya kepada adanya hari akhirat. Okay? Sebab bezanya kepada orang Quraisy, mereka ni beriman pada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang jadikan langit bumi ni? Wasakhara syamsa wal qamar. Siapa jalankan bulan matahari ni? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah, Allah. Tapi Allah tetap panggil mereka ni musyrik. Kenapa? Selain mereka melakukan penyembahan berhala di antara mereka dengan Allah, dalam masa yang sama mereka ini meragui adanya hari kebangkitan. Okay, meragui hari kebangkitan ni tuan-tuan sebahagian daripada syirik. Jangan kita kata saya percaya Allah, tapi berlaku tak kiamat? Saya rasa macam tak je. Jangan tuan-tuan Benda tu adalah keimanan. Sebab apa? Saya pernah sebut dah dulu. Bila manusia tak percayanya ada hari kiamat, walaupun mulut kata saya beriman, tapi hati kita macam ragu-ragu. Itulah punca kenapa manusia tetap melakukan dosa dan maksiat. Betul? Betul? Betul. Sebab itu Allah sebut tadi, illa wahum musyrikun. Kalimah syirik kat situ pun adalah menyekutu. Satu dia menyekutu. Satu lagi dia tak beriman. Okay, jadi kalimah kan syirik tu syin roka. Kalau kita sebut pun syarikat. Contoh syarikat. Syarikat ni apa? Kita bersekutu. Dia letakkan Allah ada sekutu lain. Dia tak rasa Allah tu esa. Jadi satu memang dosa sekutu. Itulah syirik kepada Allah tu sekutu. Saya minta maaf kalau saya tertinggal bahasa tadi. Sekutu. Satu lagi tak beriman kepada hari kebangkitan. Okey? Tak beriman kepada hari kebangkitan. Macam Quraisy, memang kalau dia sebut Allah, Tuhan siapa? Allah. Beriman pada siapa? Allah. Sama je, sama. Tuhannya Allah. Dia akan sebut Allah. Beribadah pun di Kaabah. Tapi dia sekutu tak sekutu? Adanya berhala. Percaya tak ada kiamat? Tak percaya. Itu adalah dia mengumpulkan dua dosa paling besar. Okay? Kalau kita tengok, bila Allah kata apa? Amma yatasa'alun. Dulu kita dah bincang dah. Orang Quraisy ni dia saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tentang berita yang paling besar. Para ulama kata ada 3 benda yang mereka bincang. Pertama, mereka bincang tentang Allah. Kedua, mereka bincang tentang Al-Quran. Ketiga, mereka bincang tentang hari kiamat. Daripada 3 benda ni, semuanya samalah ni. Semua berita yang mereka bincang. Tapi yang paling besar adalah mereka tak percaya adanya hari kiamat. Sebab keimanan pada Allah tu, ya, memang ada. Percaya ni. Tapi yang lebih mereka tak percaya tolak Nabi ni adalah kerana tak percaya adanya hari kiamat. Allah fokuskanlah surah itu tentang hari kiamat. Itu sebahagian daripada kesyirikan. Ya, betul. Betul. Ya, tapi sebab ni surah Makkiyah kan? Ini surah Makkiyah. Yang mana Abu Jahal kan sebut pada Nabi sebelum tu. Macam mana kalau dia kata may yuhyil izam wa hiya ramim. Ni tulang ni kalau jadi hancur, dah jadi rompong, siapa yang boleh hidupkan? Nabi kata apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Allah kata, wahai Muhammad, jawab, Tuhanlah yang menghidupkan tulang ini adalah Tuhan yang ciptakan kamu awwal marrah, kali pertama dulu. Tuhan yang hidupkan kamu di dunia, itulah Tuhan yang sama yang hidupkan kamu pada hari kebangkitan. Sebab kita kena fahamlah. Yahudi dan Nasara, ya, dia percaya dia agama samawi, cuma dia meletakkan sekutu. Okey. Dalam masa yang sama, zaman tu juga adanya Quraisy. Dia menyekutukan Allah dan dia tak percaya adanya hari kebangkitan. Dia konteks. Kalau zaman Madinah lain konteksnya, zaman Mekah lain konteksnya. Okey, ni cerita tentang konteks zaman Mekah, tahun ke-10 kenabian. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang sikit tentang musyrik ni, syirik kepada Allah.
Syirik kepada Allah, seperti mana tuan-tuan tahu, ada syirik secara khafi, ada syirik secara jali. Benda yang jelas ni kita tahulah, percaya kepada sial, tak menolak Al-Quran, menyekutukan Allah. Ini semua benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Satu hadis Nabi SAW kata apa? Yaqulullah ana aghna syuraka ani syirk. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya aku tak suka, pantang aku adalah orang menyekutukan aku. Maksudnya benda yang paling Allah tak suka adalah menyekutukan Allah. Kita pun ada pantang kita kan, ada benda yang kita tak suka, dan Allah tak suka disekutukan dengan sesuatu yang tak layak untuk dia. Man amila amalan, kata Allah, siapa yang beramal dengan amalan asyraka fi ma'i, iaitu dia mensyirikkan aku dengannya, bersama dengan aku ni, ghairi taraktuhu wa syirkah, aku akan lepaskan dia dengan apa yang disekutukan. Okay. Allah gunakan kalimah amila amalan, orang yang beramal dengan mensyirikkan aku. Maksudnya apa? Dia beramal tapi syirik pada Allah. Iaitu di sini para ulama kata namanya riak. Ini namanya riak. Sebab itu Allah kata amila amalan. Dia beramal soleh ni, tapi dalam keadaan syirik. Itulah namanya riak. Sebab dia beribadah, objektif dia bukan Allah. Dia beribadah, objektifnya adalah kerana makhluk. Tujuan kita ibadah sebab apa? Allah. Walaupun kita tak sekutukan Allah, tapi beribadah objektifnya adalah makhluk, seolah-olahnya kita menyekutukan Allah. Faham? Contohlah ni kita beribadah. Contohlah A ni beribadah. Matlamatnya Allah. B pula beribadah. Matlamatnya makhluk. Walaupun kita tak kata saya ni syirik, saya tak percaya berhala bla bla bla, tapi termasuk dalam keadaan kita mensyirikkan Allah sebab buat ibadah ni untuk Allah. Tapi si fulan ni pula buat ibadah kerana makhluk. Dia meletakkan tempat makhluk ni di tempat Allah. Menyekutukan secara sembunyi. Faham? Kan? Matlamat tu salah. Memang nampak beribadah kepada Allah, tapi kerana dia letakkan tempat Allah tu kepada tempat makhluk. Sepatutnya Allah kata kamu ibadah ni untuk aku, tapi sekarang ni kamu beribadah untuk makhluk. Jadi sebab itu orang yang riak ni termasuk dalam kategori orang yang menyekutukan Allah secara sembunyi. Tak terang-terang lah. Kalau terang-terang tu dia kata, ya saya beriman pada berhala ni, saya percaya yang ini sebagai Tuhan, saya tak percaya hari kiamat. Ya, itu secara jelas. Tapi yang tersembunyi ni yang paling bahaya. Sebab apa? Kita tak sedar. Meletakkan tempat Allah ni, kita buang yang ni, gantikan pula dengan makhluk. Kenapa beribadah ni? Kenapa pergi solat jamaah? Sebab balik kampung ni mak mertua tengok. Kenalah pergi masjid. Contoh. Ini semuanya sebahagian daripada riak. Sebab kita menunjuk-nunjuk kan. Kita tak buat kerana Allah, tapi kita buat kerana pandangan manusia. Sebab itu dia ada kalimah riak, memperlihatkan ibadah. Satu lagi namanya sum'ah, mendengarkan ibadah. Dua-dua sama. Yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau mendengarkan ibadah ni, kalau selalunya masa puasa 6 lah. Kita pergi ziarah kan, kita tanya, dah puasa 6 ke belum? Orang tak tanya pun. Tapi kita berbasa-basi kan. Dia pun kata, oh saya dah puasa 6 dah. Cukuplah, dah raya dah ni kali kedua ni. Dia memperdengarkan ibadah dia. Termasuk juga dalam kategori ini. Okey, ini satu ingatan lah. Ya, itu namanya sum'ah. Dia mendengarkan ibadah. Dia tak tunjuk ibadah dia. Ibadah dia buat waktu lain. Tapi dia cerita pada orang. Itu sebahagian daripada riak. Okey. Riak, syirik yang besar, iaitu kata Nabi SAW, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Kata Nabi SAW, war ruqa. Ruqa ni adalah mentera, jampi. Syirik. Wat tamaim, azimat, jampi. Azimat pun adalah syirik. Wat tiwalah, iaitu menggunakan sihir, pun adalah syirik. Okay, tiga-tiga benda ni adalah syirik kepada Allah. Ingat benda ni adalah syirik kepada Allah. Ada satu kisah, iaitu kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni, dia balik ke rumah dan riwayat Imam Ahmad.
Isterinya bernama Zainab. Abdullah bin Mas'ud ni kalau dia balik rumah, dia akan rehatlah kat rumah dia. Jadinya, masa dia balik, kata Zainab, isteri pada Abdullah bin Mas'ud, waktu itu ada seorang perempuan ni tengah ubat kulit dia. Dia ada kulit gatal-gatal ataupun allergic lah. Tapi perempuan ni dia pakaikan ada macam benang dekat leher. Dia tak benang kat leher ni. Kan kadang orang dulu kan macam tu. Budak-budak kecil kan dipakaikan. Tak tahu lah zaman sekarang. Macam tangkal lah. Pakaikan. Zaman kepercayaan dulu. Tak silap saya, zaman saya kecil-kecil pun ada orang percaya macam tu juga kan. Budak-budak dipakaikan tangkal apa semua kan. Jadi Zainab ni buat sebab itu budaya dulu. Jadi bila Abdullah bin Mas'ud balik, dia nampak kat isteri dia. Dia kata, tu apa benda tu? Dia kata, saya ni ada penyakit kulit lah. Boleh tak saya, sebab tu saya pakai benda ni. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata Zainab, dipotong aku punya gelang tu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, innar ruqa, sesungguhnya jampi, wattamaim, azimat ke, tangkal ke, wattiwalah, dan juga sihir, semuanya syirik. Kan, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kamu tak perlukan kepada benda tu. Kamu hanya perlu meminta kepada Allah. Sebab itu, ni mungkin kontroversi lah. Tapi saya sebutkan. Kalau hari tu berita yang kita nampak, Datuk Kazim Ilyas kan, dia kata dia sihir. Lepas tu ada orang mengadu pada dia, ada bomoh nampak gambar dia. Dekat Siam tu dia kata saya nak pergi jumpa bomoh tu. Saya nak jumpa bomoh tu sebab saya nak tanya dia lah, dah bla bla bla. Hukumnya sebenarnya tak dibenarkan. Tak payah jumpa. Tak payah jumpa. Tak perlu ditarik pun tak apa. Biarkan. Sebab kita bertemu dan meminta pada Allah. Kalau kita pergi jumpa dia, minta tolong, seolah-olahnya kita membenarkan, meyakini yang dia mampu. Sebab itu Nabi sebut, man ata kahinun. Siapa yang mendatangi pawang, kahin, mendatangi je, pergi je. Kemudian Allah kata Nabi, falam yuqbal arba'ina lam yuqwas salatan arba'ina yauman. Arba'ina lailan. Tidak akan diterima amalnya 40 malam. 40 hari tak diterima amal soleh dia. Pergi je. Pergi jumpa je. Pergi berjumpa. Manakala mutanajim, kata Nabi, man ata mutanajim. Siapa yang pergi jumpa tukang nujum pula, tukang tilik. Membenarkan pula. Membenarkan apa yang dia kata. Kata Nabi, orang ni adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Pendek kata, jangan jumpa. Jangan pergi dan jangan percaya. Kalau kita mula ada yakinnya, kalau betul dia buat, okeylah saya nak jumpa dia, saya nak minta dia ni, kalau dia perlu bayar, saya bayar. Kita telah membenarkan apa yang dia faham. Sebab itu, agama ni mengajar, benda tu ketepikan. Minta pada Allah. Sebab Allah lah Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang tak mengizinkan. Sama ada manfaat ataupun mudarat. Ni syirik. Benda-benda syirik ni tinggalkan. Dan dia adalah benda yang sangat halus daripada syaitan. Sangat halus. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, Allah cerita tentang orang yang syirik. Pada ayat yang ke-27, surah 25 ayat 27. Surah 25 ayat 27. Yang ni kita pernah bincang dulu dah. Cuma saya nak ulang lagi sekali. Allah Ta'ala kata apa? Wa yawma ya'adzu zalim. Dan ketika mana orang yang zalim ya'adzu, iaitu dia gigit. Okay? Orang yang zalim dulu, siapa zalim ni? Zalim dekat sini adalah orang yang mensyirikkan Allah. Zalim dekat sini bukan dia tindas orang, itu satu hal. Tapi zalim dekat sini adalah orang yang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan kena tengok ayat sebelum-sebelum ni. Dia bermula daripada ayat 17 tu. Dia tak percaya tak beriman pada Allah, dia tak beriman pada hari kiamat, dan dia tak beriman kepada Rasul. Cerita dia, Allah sebut ending cerita dia daripada ayat 17 tu, baru Allah sebut apa nasibnya di hari akhirat. Ya'udzu, dia akan gigit yadai, tangannya, kedua-dua tangannya. Bukan gigit jari, tuan-tuan. Ni penyesalan yang melampau. Bukan gigit jari, ni gigit tangan. Dia akan gigit tangannya. Ini orang-orang yang syirik kepada Allah. Sama ada tak percaya Rasul, tak beriman kepada Allah dan menolak Al-Quran. Yaqulu, dan dia akan kata di hari akhirat, ya laitani. Dia kata apa? Ya laitani. Ittakhastu ma'ar rasuli sabila.
alangkah baiknya lah kalau dulu aku mengikut jalan Rasul. Ini penyesalan tuan-tuan. Ayat penyesalan bagi penghuni neraka ni adalah pengajaran kepada kita supaya tak mengikuti dan tak melakukan apa yang mereka telah lakukan. Orang bijak ni belajar daripada kesilapan dan kesalahan orang lain. Dia kata dulu alangkah baiknya kalau aku ambil jalan Rasul sebagai jalanku. Ni ingatan tuan-tuan ikut jalan Nabi. Ikut jalan Nabi. Ikut jalan orang yang Allah dah tentukan syurga baginya. Okay, siapa? Tuan-tuan tengok dalam surah At-Taubah ayat 100. Tuan-tuan tulis je. Nanti tuan-tuan akan boleh baca nanti. Ini manusia yang Allah jamin sebagai penghuni syurga. Walaupun mereka tak pernah masuk syurga. Dia tak masuk syurga lagi. Hidup lagi. Tapi Allah kata mereka ni adalah penghuni syurga. Surah At-Taubah ayat 100. Okay. Baik. Jadi dia kata apa? Alangkah baiknya dulu kalau di dunia, aku mengikut jalan Rasul. Lalu dia kata apa? Ya wailata. Dia celakakan diri dia. Dia kata, celakalah aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sebab dahulu aku telah mengambil si fulan ini. Sama ada manusia, kawan yang menyesatkan dia, ataupun dia menjadikan iblis sebagai khalil. Khalil ni kawan baik dia. Okay? Sebagai kawan baik. Jadi penyesalan tu. Kerana apa? Mengambil iblis ataupun mengambil kawan yang telah menyesatkan dia. Kalimah khalil ni, kawan boleh, iblis boleh, majikan boleh. Ada majikan kata, tak payahlah, aku bayar gaji kau ni. Ni tuan-tuan akan tengok ayat-ayat lepas ni. Okay? Ini antaralah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Furqan. Okay? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Sesungguhnya kawan dan iblis itu telah menyesatkan aku daripada Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu penyesalan kepada kita pada hari akhirat. Ada banyak hadis-hadis Nabi tuan-tuan. Nabi SAW ada cerita tentang ada seorang lelaki yang menerima azab yang paling ringan dalam neraka. Dia letakkan bara kan. Bara di tapak kakinya. Orang kita kata dia tak terompah. Yang mana dia letak di kaki lalu terbakar di otaknya. Bayangkan kaki dengan otak ni jauh. Kalau otak yang jauh tu pun boleh menggelegak, tubuh organ yang dekat dengan tapak kaki ni lagilah. Jadi Allah tanya pada dia, kalau kamu ni memiliki sesuatu yang bernilai di dunia, ataftadi bih, Allah kata. Nak tak kalau kamu ni cagarkan? Gantikan azab ni dengan seisi dunia yang berharta ni. Qala, kata Nabi, orang yang paling ringan azabnya dalam neraka ni kata apa? Naam. Dia jawab tu tak bertangguh. Maksud tak payah fikir banyak lah. Ya aja. Sebab apa? Dia merasakan dialah orang yang paling azab terima azab. Sedangkan dia tak tahu hakikatnya dialah orang yang paling ringan azab dalam neraka. Itu satu je lah. Satu. Tapi dalam hadis ni cerita orang lain. Cuma ada antaranya Allah kata apa lagi? Bahkan Allah kata apa? Dulu, dalam hadis dia kata, Allah kata dulu, aku pernah minta kepada kamu satu permintaan yang lebih ringan daripada permintaan ni. Maksudnya kamu tak payah gadaikan, cagarkan apa yang kamu miliki dunia. Tak payah. Ada satu permintaan yang lebih ringan. Allah kata apa? Iaitu jangan syirikkan aku. Mudah je. Jangan syirikkan aku. Kenapa jangan syirik ni benda mudah? Sebab Allah tak suruh buat. Allah suruh tinggal. Kalau Allah kata solat, itu perintah kena buat. Penat-penat pun kena buat. Tapi Allah kata jangan buat. Kan mudah. Ibu-ibu, jangan pergi sini. Kan senang. Tapi jangan tu lagi membuat-buat kan. Lagi kita nak buat. Yang itu menyebabkan manusia itu diazab oleh Allah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-108. Allah kata apa? Qul. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ini daripada ayat 102 tu sampai akhir. Ini semua ayat-ayat memujuk Nabi. Dalam keadaan Nabi ni betul-betul keperitan. Terdesak masa ni. Allah kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Nabi SAW, katakan wahai Muhammad, ini jalanku.
ad'u ilallah, dan orang-orang inilah jalanku yang mengajak kamu kepada Allah. Ini jalanku yang mengajak kamu kepada Allah. Kenapa Nabi sebut sabili? Nabi tak sebut sabilillah, sabili jalanku, sebab Allah nak Nabi yakin dengan apa yang Nabi ajarkan. Ni jalanku ni. Ikut jalanku ni membawa kepada Allah. Bukan ikut jalanku sokong organisasiku. Bukan ikut partiku. Bukan ikut aku. Tapi membawa kepada ad'u ilallah. Yang sebut ni Nabi, tuan-tuan. Allah perintah pada Nabi. Buat ni adalah untuk membawa kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, masyarakat kita bawa kepada dia. Besarkan dia punya kumpulan, besarkan dia punya persatuan, besarkan dia punya kepimpinan dia, mentakdiskan, menyucikan seseorang individu. Semua orang terbuka kepada kesilapan. Okay? Orang awam, masyarakat, jangan besarkan tokoh. Dan tokoh pun kena sedar, kalau kita salah, mengakulah kesalahan-kesalahan kita. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yang mana ini adalah jalan basirah yang dijelaskan dengan keterangan-keterangan yang membawa ini adalah jalanku dan sesiapa yang mengikutiku. Minta maaf tuan-tuan. Sampai situ Maksudnya jalan Nabi ni adalah jalan untuk aku dan sesiapa yang mengikuti aku, jalan menyeru dakwah kepada Allah dengan hujjah. Basirah kat sini adalah hujjah, iaitu dengan ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kebenaran daripada Allah. Dan Allah kata apa? Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan akulah tidak termasuk orang yang musyrik. Sila. Yep. 28 mana? Oh, surah Furqan. Khalil. Okey. Siapa yang perlu kita jadikan sahabat? Okey. Baik. Pertama, kalimah Khalil dekat sini adalah merujuk kepada iblis. Mengambil iblis sebagai teman dia, teman dekat dunia ni. Yang kedua juga, dia adalah merujuk kepada sahabat yang menjauhkan dia daripada jalan Allah. Sahabat yang membawa dia jauh daripada Allah. Jadi dua-dua maksud ini, sama ada iblis ataupun teman yang membawa dia kepada kejahilan itu, maka itulah yang membuatkan seseorang ini akan jadi sesal pada hari akhirat. Jadi soalan Haji Ali tadi tu, Khalil dekat sini, maksudnya kita nak memilih teman yang macam mana ke? Bagaimana? Okey, baik. Faham. Baik. Pertama, kita mengambil iblis sebagai teman. Yang kedua, kita mengambil teman yang mengikuti iblis. Khalil itu ada dua maksud. Satu, iblis. Kita yang ambil iblis sebagai teman kita. Satu lagi, kita mengambil teman yang mengikuti iblis. Teman tu dah ikut iblis dah. Kita ikut teman kita. Saya tak ikut iblis. Tapi saya ikut teman ni yang mengikuti iblis. Itu kalimah Khalil. Sebab itu kalimah tu umum. Ya. Yep. Ya, betul. Ya.
Itu satu. Sebab tu kita kena beringat lah. Follow tu ada, ialah kalau benar, follow lah. Tapi kalau dia meninggalkan syariat, tak berpegang kepada yang sepatutnya, tinggalkan. Dan kita tak teragak-agak untuk tinggalkan. Ya, betul. Ah, sampai je berita, percaya bulat-bulat. Kita accept je. Ada agenda ke? Okay. Hmm. Faham. Sebab itu kena, dulu kita ada ngaji sirah kan. Sebab itu belajar daripada kisah Amr bin Luhai tu. Orang yang pertama bawa berhala datang ke Mekah. Dia ni antara daripada kabilah Bani Jurhum, kabilah Bani Allahumma salli Muhammad, daripada Bani Khuza'ah, antara orang soleh di Mekah daripada Bani Khuza'ah yang hebatlah dekat kota Mekah. Dia ambil berhala, dibawa ke kota Mekah. Tak ada orang Mekah pun argue. Sebab apa? Ini orang soleh ni. Ikut je lah. Kita terima je. Sebab dia orang soleh, kita tak tahu. Dia letakkan macam tu. Sedangkan semua orang terdedah dengan kesalahan. Apatah lagi pula, berhala tu dibawa daripada Syam. Yang mana kepercayaan orang itu, apa-apa yang datang daripada Syam, ini bumi Anbiya. Betul je. Betul saja. Kan? Jadi kita kena hati-hati. Jangan berlaku pisang berbuah kali kedua lah. Orang Mekah dulu boleh mengizinkan berhala sampai ke bumi Mekah, sedangkan mereka mengikut syariat Nabi Ibrahim. Kita pun jangan macam tu lagi lah. Jangan hanya ikut bulat-bulat. Kalau dia kata betul lah tu, tak ada orang yang benar. Tak ada orang yang benar. Dan tak semua benda yang datang daripada nak Arab betul. So kita kena ada kita kata apa? Kita pun ada kitanya filter kita sendiri. Dan mestilah kita berpandu kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi. Terima kasihlah Haji Ali, Puan Shimah yang berkongsi. Betul, ni sangat betul. Benda ni berlaku dalam zaman kita ni. Ni bukan zaman anak-anak, ni zaman kita ni. Orang sampaikan je, accept je. Betul sajalah. Betul sajalah. Kita tak jadi orang yang critical thinking. Nak berfikir lebih sikit. Tak boleh. Kita hanya accept je. Accept. Okay? Baik. Kemudian, pada ayat yang ke-109. Saya habiskan sikit tuan-tuan. Sampai 109. Allah kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Dan kami tidak utus kau, wahai Muhammad, melainkan sebelum engkau itu, kami telah utuskan lelaki daripada penduduk kampung. Maksudnya, ada Nabi sebelum Nabi. Kenapa? Di sini ada tuduhan Muhammad. Kalau Nabi, ini zaman-zaman awal Mekah, kalau ada Nabi, sudah tentu Nabi itu datang daripada langit. Patutnya penduduk langit tu Nabi. Tapi Allah kata apa? Nabi ni ada dua benda. Satu, dia adalah, minta maaf, Rasul ni ada dua. Sebab Allah guna kalimah arsalna itu. Rasul ni ada dua. Pertama, dia lelaki. Dan yang kedua, dia adalah penduduk bumi. Betul Allah highlight kalimah min ahlil qura. Dia ni datang daripada penduduk negeri. Maksud orang bumi lah. Manusia biasa je. Ini adalah untuk menafikan tuduhan-tuduhan daripada Quraisy. Okay, orang Quraisy duduk tuduh-tuduh Nabi ni sesat lah, bukan Rasul lah, pendusta lah, bla bla bla. Tapi Allah jamin yang mana Nabi Rasul itu adalah seorang lelaki dan dia adalah manusia biasa. Baik. Kat sini ada perbincangan para ulama, iaitu sebahagian majoriti pegang Rasul ni dan Nabi ni adalah lelaki. Namun minoriti memegang ada kalangan Nabi ni adalah perempuan. Rasul semua lelaki. Tapi Nabi berbincang. Bab Nabi ni ada ramai bincang, iaitu mengatakan ada juga Nabi daripada kalangan perempuan. Al-Imam Qurtubi bawa 4. Dia kata apa?
Yang disebutkan sebagai nabi ni, pertama adalah Hawa, yang kedua adalah Asia, ketiga adalah ibu Nabi Musa, dan yang keempat adalah Maryam. Empat-empat ni ada dalil. Yang mana Allah sebut semuanya dimulakan dengan kalimah wa auhayna. Kami pernah wahyukan kepada ila ummi Musa. Aku pernah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menyusukan Musa. Allah guna kalimah wahyu. Di sini ada perbincangan tuan-tuan. Minggu depan kita jumpa, saya akan bincang bab ni. Kita akan bincang bab ni, tapi kita akan sambung terus ke surah yang lain, insya-Allah, sebab 3 ayat dia kan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini pengajaran kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.